علينا من أمرنا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل من ألسنتنا ولنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انفعني بما علمتني ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله نفسها ونعوذ بالله من عذاب النار. Ya Allah, dah manfaat ilmu yang telah Kau ajarkan kepada kami dan ajarilah kami ilmu yang bermanfaat untuk kami serta tambahkanlah ilmu kami. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan dan kami mohon perlindungan kepada dari siksaan api neraka. Allahumma zidna ilman Allahumma zidna wala tanqusna wa akrimna wala tuhinna wa atina wala tahrimna wa atirna wala tiranaina wa atina wa ya Allah ya Allah, berilah kelebihan kepada kami dan janganlah Engkau kurangi. Ya Allah, muliakanlah kami dan janganlah Engkau hina kami. Ya Allah, ya Tuhan, berilah untuk kami dan janganlah Engkau haramkan untuk kami. Muliakanlah kami dan janganlah biarkan kami terpengaruh olehnya. Redhalah ya Allah untuk kami dan berilah keadaan kami. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita hari ni muka surat 364. Mengenai sambungan mengenai sedekah menolak mengelakkan dari bala. Sedekah dapat mengelakkan dari bala. Sambungan dia muka surat 364. Paksa dia. Paksa Asia. Paksa Asia di depan tu. Okey, baru ni kita sampai kepada walau bisyikkin tamratin. Kan? Kena sedekah walaupun sebelah tamar. Maksudnya sedikit pun tak apa, asalkan sedekah. Jangan lalu saja. Kalau lalu lagi marah pula. Semalam saya pun terkena, saya pun tak perasan. Ada seorang lelaki duduk atas motor tunggu tempat orang perempuan turun. Masa subuh rasanya. Malam. Masjid? Masjid. Tu dia macam minta lah sedekah. Tapi kita terkejut kan tak ada. Tak bersedia. Jadi lepas tu tak bagilah. Ada duit kecil tu insya-Allah. Tapi adalah dalam 4-5 orang tu pun yang sekali dengan saya tu pun. Jadi dia orang pun terheret tercengang-cengang. Jadi sebab kita tak biasa terkena gitu kan. Lepas tu dah lepas ada rezeki tu saya rasa sesat.
Sebab dia tak minta, kalau dia tak malu kan, dia hilangkan malu muka dia tu, sanggup minta dengan kita. Tapi kita tu tak terfikir. Itu saya dah terfikir, sebab kenapa yang tak follow sikit. Sian dekat kan. Mungkin tak ada tempat untuk bekerja. Terdesak sangat. Saya kata sesal lah. Diam je. Tapi rasa macam sesal lah kita sebab dia menghilangkan air mukanya, sanggup dia minta tu. Kalau tidak dia tak sanggup minta tu dah. Itulah. Orang tu dia tak pakai keledar. Jadi nampak muka dia tapi macam dia tu sihat, segar bugar lah, muda. Jadi itu yang kita pun terkejut. Terkejut. Itulah. Tapi kita kadang-kadang benda-benda macam tu mendatang, kita tak sedar kan. Tak terfikir, lepas tu baru terfikir. Okey kan? Tak belajar tak lepas tak datang rumah. Muda-muda ni lah kerja. Itulah kita tahulah kalau jumpa lagi, insya-Allah lah rasanya apa. Tapi tak tahulah, takut dia pemalu kan. Kadang-kadang ada juga dia nak minta RM10, dia kata dia baru buang kerja. Kita bagilah. Ada masalah tak soal. Apa dah. Ibu Bobiah. Bagi je RM10 dia nak tu. Tak rugi pun. Itulah. Ada gitu dia kata duduk di Surada. Apalah. Dia kata. Tapi itulah kadang-kadang kita tak terfikir. Keadaan kadang dah terpaksa tu jadi tak terfikir benda-benda macam tu berlaku. Rasanya subuh. Bukan subuh. Maghrib lepas isyak. Malam lepas isyak. Tak tahulah orang lain dengar atau tak dengar. Rasanya dengar dalam ada 4-5 orang. Dia rasanya Bushra ada. Tak. Terkejut. Tak perasan. Itulah rasanya terkejut. Saya pun terkejut. Mula-mula tak faham. Dia tak pernah ada. Kalau pernah ada, kita terfikir dah. Kalau hak yang minta di masjid tu tak apalah kan, kita bagi letak atas sejadah apa semua tu. Masuk tabur. Ni tiba-tiba dia tunggu dekat kita turun. Yang pintu akhir. Yang dia duduk di atas motor menghadap ke sini, kita turun ke sini. Jadi kita pun terkejut tak? Orang lain, orang lelaki tu dia duduk minum lagi. Kita tak minum dah. Ambil jawab balik. Okey. Sambungan tajuk terakhir bawah tu. Bulais berkata 10 macam amal yang dapat menyampaikan manusia ke tingkat orang-orang yang baik dan darjat yang tinggi. Jadi kalau kita dapat penuhi 10 benda ni, kita menjadi orang yang baik di sisi Allah dan mendapat tempat yang paling tinggi di sisi Allah.
Pertamanya banyak bersedekah. Mungkin banyak kali. Bukan banyak jumlah tu. Saya rasa banyak kali kita bagi. Mungkin malam bagi, subuh bagi, esoknya ke istiqamah lah. Kalau boleh, walaupun sikit-sikit RM5, RM2 ke RM10, tak kira lah berapa-berapa kan kita mampu. Saya rasa ada lagi, kita bagi. Tapi sentiasa bagi. Itu dia kata banyak bersedekah. Yang kedua, banyak membaca Al-Quran. Al-Quran ni kalau kita nak jadikan dia saksi dalam kubur, baca dia sebelum subuh. Dia ada ayat Quran tu, baca Quran sebelum subuh tu menjadi saksi. Sebab besok amalan-amalan kita, solat, puasa atau apa sahaja amalan selain daripada baca Quran tu, semuanya dihalau oleh munkar dan nakir. Pergi kamu. Jangan duduk sini. Tapi Quran tu, dia tetap duduk. Dia kata, tanya aku akan jawab. Quran tu. Jadi kalau kita baca sebelum subuh, alam lah. Sebelum subuh tu kita baca sikit. Bukanlah banyak. Sikit-sikit lah. Kan baca malam sikit, esok sikit. Sikit. Tapi baca sebelum masuk subuh. Wabil ashar. Selepas subuh boleh juga. Tapi nak jadi saksi tu sebelum subuh. Dengan istighfar. Kan Allah maghfirli lil mu'minin wal mu'minat 37 kali. 37 sebab ruang 6. 37 kali lah. Kita baca tiap-tiap hari sebelum subuh. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Ataupun astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Kita bagi lil mu'minina wal mu'minat kepada semua orang mukmin. Tak kira yang dah mati masa zaman Adam, zaman siapa sampai sekarang. Jadi banyaklah kita dapat. Allahumma firli walil mu'minina wal mu'minat. Allahumma firli lil mu'minina wal mu'minat. Tak ada buah pun. Lil mu'minina wal mu'minat. Pendek je. Kalau kita nak masuk hal lain, Allahumma firli wal walidayya warhamhuma kama saghira walil mu'minin wal mu'minina wal mu'minat. Pun boleh. Asalkan ada mukminin mukminat tu. Akhirnya. Sebab untuk kalau kita sempat tak Allah. Lepas ni dia Allah. Dia jadi lepas kelas. Betul. Lil mu'minina wal mu'minat. Sebab kita minta ampun kepada sekalian orang mukmin mukminat. Jadi dia akan balik pahala tu pada kita. Berjuta-juta orang dah mati tu balik pahala tu pada kita. Itu yang jadi banyak tu. Ya, tak payah. Tak payah. Kalau nak cepatlah kan. Kalau tak dan tak sempat kok. Nak pakai masa ni kan macam-macam. Kita ambil hak tu je lah 2 orang. Mukminin wal mukminat. Muslimin muslimat. Yang ketiga, duduk bersama orang-orang yang selalu mengingatkan kepada akhirat. Orang yang mengajak kepada kebaikan lah. Sebab sekurang-kurangnya dia ingatkan diri dia dan juga mungkin dia ingatkan kita sama.
Yang keempat, menghubungi famili kerabat. Kalau kita ada mak ayah, telefonlah dia. Kan? Kalau ada keluarga, adik-adik ke satu, hubungilah. Sebagai silaturahim. Sekarang kan senang, telefon je. 5 minit sampai. Tapi kadang-kadang kita tak teringat tau. Berbulan-bulan lama. Tak telefon, tak tanya khabar. Itu silaturahim. Penting silaturahim. Yang keenam, kurang pergaulannya dengan orang-orang kaya yang lupa kepada akhirat. Oh, berlima dulu. Menjenguk orang sakit. Di ziarah orang sakit tu banyak pahala kita dapat, terutamanya kena minta doa. Sebab doa orang sakit tu mustajab, diterima Allah. Jadi kita doakan dia amin, kita sama-sama dah dapat. Dijenguk orang sakit, doakan. Jangan pergi saja-saja ataupun duk cerita benda-benda yang menjadikan dia rasa takut nak mati dah. Penyakit macam ni cepat mati ni. Tak lama ni. Jadi kita kena, walaupun nampak dia rasanya dah nak mati, tapi kita pujuk-pujuk lagi kan. Tak apa, insyaAllah bagi semangat. InsyaAllah kan Allah tolong. Baca 4 la ilaha illallah. Kan? Ingat tak? Ibu ingat tak? La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulk wa lahul hamdu. Tak ingat kadang-kadang. Sekejap. Ya, ada 4 je. Tapi kalau kita baca hak tu, kita diakhiri dengan kebaikan. Kan masuk syurga. 4 perkara. Masa kita sekarang pun baca boleh. Sepatutnya kalau orang sakit, dia akan baca tu, insya-Allah dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Ni. La ilaha illallah wallahu akbar. 1. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulk wa lahul hamdu. Lepas tu la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Senang je, kadang-kadang kita tak ingat. Mula-mula Allahu akbar. Yang kedua, wahdahu la syarika. La ilaha illallah semua sama je. La syarikalah. Tu yang ketiga, lahul mulk wa lahul hamdu. Yang keempat, wala haula wala quwwata illa billah. Kita sihat ni pun boleh kita baca. Yalah. Solat tu. Kita baca 10 kali kan. Lepas maghrib, lepas subuh 10 kali. Kemudian ditambah dengan Allah ma'ajirna minan nar 7 kali. Tak angkat kaki tu. Lepas tu baru kita angkat kaki kita. Ayo pula dah. Dah. Siapa ni? Ada ke? Iaitu yang kelima. Yang keenamnya, kurang pergaulan dengan orang kaya yang lupa pada akhirat. Kalau boleh,
boleh kita boleh juga bergaul dengan orang kaya, tapi kalau boleh jauh-jauhkan sikit kan, sebab takut-takut terpengaruh. Kalau dia ni yang mempengaruhi kita pada jauh pada akhirat, kalau dia tak usik yang tu, kita patutlah bergaul dengan dia, tak ada masalah kan. Sebab dia kata orang kaya ni senang lupa pada akhirat. Sebab dia dilamun oleh harta dia kan. Takut-takut orang macam tu. Kalau orang tidak macam tu tak apa, tak ada masalah. Kaya pun, kadang-kadang kaya pun boleh menolong kita juga kan. Dan ketujuhnya banyak berfikir tentang bagaimana keadaannya kelak. Kita kena berfikir bagaimana aku di akhirat nanti, ataupun nak menghadapi mati ni, adakah cukup bekalan-bekalannya. Itu yang kita kena ingat pada mati. Tidak minta mati, tapi ingat kalau aku mati macam mana, cukup dah, dapat tak lepas daripada sakaratul maut kan. Kita ingat kita. Takut-takut kita ni terbabas, tak teringat. Banyak kenangan di dunia kan. Tu kena jadi khauf, takut dan harap. Dua benda kita kena ada. Takut untuk mati tu, kemudian harap Allah terima amalan kita tu. Khaufun wa tama'an. Khaufun wa tama'an. Khauf tu takut, wa tama'an tu macam kalau ikut bahasa betul dia, tamak, tapi bukan tamak. Maksudnya kita merasakan bahawa takut-takut kita rojak apa je, harap-harap. Harap Allah terima amalan kita yang kita buat. Kan kita takut apa-apa yang kita lakukan tu tak diterima. Tu takut. Lepas tu harapnya, kita kena ada dua tu lah. Harapnya bahawa Allah terima amalan kita dan beri pahala yang baik. Semoga kita husnul khatimah. Tu kena baca selalu. Allahumma khtim lana husnul khatimah wa la tahtim alaina bisu'il khatimah. Selalu baca. Bila-bila je. Macam asyhadu an la ilaha illallah, membaharui syahadah. Jadi kita kena baca, teringat aja baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca je bila-bila kita teringat. Takut-takutlah ada satu ketika kita terlanggar tu kan. Jadi dengan kita baca tu balik semula pada Islam yang sebenar. Yang ke-8-nya, kurang angan-angan dan banyak ingat akan mati. Jangan duk cerita lagi nak buat tu, nak buat ini kan, kemewahan tu. Tapi apa nak beli mesin lah, nak beli tu lah, ni lah, macam-macam. Rumah tu tak lalu sudah kan. Sini cukup lagi ni, nak kena cantik lagi sikit sini. Jadi kalau boleh biarkanlah orang muda je lah buat, nanti kan kita dah cukup tu. Ustaz Jom. Baru ni perempuan ni, aku Jom ni,
Beli beg and beli. Satu lah. Satu lah. Yang lain pergi pergi beli. Tambah duit tambah 20,000. Ada duit beli. Cuma kita tahu tak tu. Nanti tinggal orang yang merasa duit. Kalau tinggal dapat beli deh. Ya, dah pakai setahun pun kan. Jadi angan-angan tu boleh, tapi jangan sampai terlupa pada akhirat. Kan? Kita boleh lah. Sebab kita mampu. Kita ada duit, ada semua. Kalau kita tak ada, tu lain. Maksudnya kita boleh mampu, maka kita beli. Tapi jangan sampai terlupa pada akhirat. Yang kesembilannya banyak diam dan sedikit bercakap. Terbalik kita. Banyak bercakap, sedikit diam. Dia betul. Tidur barulah diam. Tak, terutama orang yang ada pasangan kan. Jadi banyaklah bercakapnya. Macam-macam. Dia macam dia macam tak kita cakap. Bukanlah kita nak orang bercakap. Benda-benda kan yang antara kita Macam dengan teratur tak? hebatlah. Kalau tak cakap jadi bisu pula ya. Apa dia macam Cakaplah benda baik-baik. jangan tak bincang. Kan beli je, tak boleh. Mesti kena bincang sesuatu benda. Yang ke-10-nya bertawadhu' dan memakai pakaian yang sederhana dan cinta kepada orang-orang miskin dan mendekati anak-anak yatim dan mengusap kepala mereka. Kalau ada, kita boleh mengusap kepala dia ni, kita dapat pahala sebanyak rambut yang ada pada kepala dia. Besar kan? Kadang-kadang kita tak jumpa anak yatim tu kan. Itulah 10 benda yang membawa kita kebahagiaan di akhirat dan juga di samping tu dunia. Dan 7 macam yang dapat menumbuhkan sedekah dan membesarkan pahala. Ni ayat Quran. Ni dalam surah Al-Baqarah, muka surat 45. Satu muka surat tu mengenai sedekah aja. Dia mula dengan yang 700 kali ganda. Ayat mula-mula kita sedekah dapat tanam satu pokok, tumbuh 7 tangkai. Tiap tangkai ada 100 biji. Jadi artinya Allah gandakan setiap sedekah kita tu 700 kali ganda. Itu ayat mula-mula. Lepas pada tu kita sedekah dengan membangkitkan benda-benda, kita dapat dosa. Ada nanti saya tengok. Dia kata ayat tu mula dengan auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ya amanu. Tapi sebelum tu ya ayyuhallazina amanu
anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Muka surat 45. Ayat 267. 267. Sedekahlah yang sebaik-baik dari hasil usahamu. Jadi kita nak sedekah tu, kita kena sedekah benda-benda yang baik. Benda-benda yang baik, maksudnya tidak cacat, tidak koyak ke, ataupun kalau pakai baju tu yang boleh dipakai, kan? Jangan kita tak boleh pakai, kita sedekah. Tak muat tak apalah, kan? Tapi cantik lagi. Yang ni dah cari-cari dah. Hook pun tercabut, zip pun tak ada. Jadi benda-benda tu jangan rosak. Kita boleh sedekah. Jadi dari jenis yang baik-baik yang kami usahakan. Maksud usahakan ni mungkin tanaman yang kita tanam. Jadi apa-apa tanaman yang kita tanam tu kita boleh sedekahkan pada siapa-siapa. Ataupun ada satu hadis yang Rasulullah kata, siapa menanam pokok, tak kira lah pokok buah apa-apa pun, maka dimakan oleh burung ataupun diambil oleh manusia ataupun dimakan oleh benda-benda lain, maka itu semua tu sedekah. Tapi janganlah begitu, ya Allah, kenapalah dimakan pula. Jangan gitulah, tengok alhamdulillah dia boleh makan, aku pun boleh makan, kan? InsyaAllah. Tupai tu memang kadang kulit hijau lagi, kan dia dah asal ada isi kan, dia dah habis dah. Bukan sempat kita nak bungkus, nak ni. Itulah. Kemudian dikata memberikan dari harta yang sedikit. Benda sedikit pun boleh beri. Dan menyegerakannya khawatir sekiranya ia tidak mendapat peluang. Dah warna hijau-hijau sikit, ada merah-merah sikit, kan? Kita dah ambil sedekahkan. Buat takut-takut peluang tak dapat. Makan di orang tu lah. Tak dan. Tak dan kat kita dan kat dia. Jadi boleh itu pun. Menyegerakan khawatir sekiranya ia tidak dapat peluang. Okey, itu yang ketiga. Keempatnya, memilih apa yang paling baik kerana khawatir, termasuk bakhil sebab Allah berfirman. Ni sambungan ayat atas tu lah. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhizihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid. Dan janganlah memilih yang busuk-busuk untuk kamu sedekahkan, padahal kamu sendiri enggan menerimanya, kecuali jika kamu memejamkan mata di dalam menerimanya. Dan ketahuilah bahawa Allah terkaya lagi terpuji. Ni kita nak beri benda yang tak berapa cantik. Kalau kita sendiri pun tak nak terima. Kecuali kita pejam mata, disebut sini. Tu itu. Pejam mata baru kita boleh terima benda tu. Teruk benar benda nak beri sedekah tu.
Kecuali jika kamu memejamkan mata di dalam masa menerima itulah. Pejam mata baru kita boleh terima. Kalau mata celak ni tak nak. Tak nak. Jadi maksudnya diri kita sendiri tak nak, apakah kita nak pergi pada orang lain, kan? Jadi pertamanya Allah melarang mereka bersedekah dengan hal-hal yang remeh dan jelek. Tak cantik lah, kan? Benda-benda tu yang tak cantik baru kita beri. Dah busuk-busuk kadang. Tapi kalau buah bacang tu kan, kadang kita tak tahu pun benda tu busuk. Kita dah cakap lah dengan orang yang kita nak, tak tahu ni busuk ke tak busuk, sebab kita pun tak tahu kan, kita beri je lah. Jadi orang yang menerima tu tidaklah terasa dia ni beri padaku yang buruk-buruk. Tak, sebenarnya kita pun tak tahu kan. Jadi yang menerima tu pun tahulah bahawa dia tu akan buruk, ada tidak kan. Nasib baik tak, elok je. Itulah kadang bergonggong dalamnya. Tak banyak sangat. Kita pun nak juga kan. Macam ada tu depan masjid tu Ruslah. Pokok dia memang berbuah. Lalu berbuah. Dah. Pacang kalau bau kuning. Bau dia aduh sedapnya. Dia bagilah. Dia ada 2 pokok. Yang sepokok tu hak orang sebelah. Yang pokok ni hak dia. Jadi dia bagilah. Kadang 3 biji, 4 biji, 5 biji seorang. Orang-orang dah dibagilah. Kalau ada buah, insya-Allah dah sampai rezeki dia. Tapi tak buah sangat. Tak lebat sangat. Ni nampak tak semalam tu? Tu ini. Besar pokok rumah dia. Rumah Ruslah. Dia kata, kerana sesungguhnya Allah baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Allah tu suka benda-benda yang baik kan. Dia tak terima benda yang tak baik kecuali baik. Jadi seandainya apa yang menyuruh apa yang buruk itu diberikan kepada kita, nescaya kalian tidak mengambilnya. Kalau dia beri kita pun kita rasa kita tak ambil. Maka janganlah kalian memberi apa yang kalian tidak suka kepada Allah. Sedekah-sedekah itu pada Allah. Jadi kalau kita rasa kita tak terima, kita jangan berilah. Kerana umpamanya jika ada orang lain memberikan kepada kita suatu benda yang kurang baik, tentulah dia sendiri akan enggan menerima. Bahkan menerimanya dalam keadaan pejam mata. Pejam mata baru boleh diterima. Ada perumpamaan dalam Quran ya, sampai pejam mata. Kalau kita tak tafsir ni, kita tak tahu apa benda kan. Apa sebab pejam mata tu? Sebagai tanda memperkecilkan pemberian tu kerana tidak suka melihatnya. Itu. Memperkecilkan pemberian itu kerana tidak suka melihatnya. Kalau kita lihat, kita tak akan ambil kan. Benda tu cacat.
Kemudian ketahuilah bahawasanya Allah itu maha kaya, tidak berhajat kepada pemberian, lagi maha terpuji kerana memberi pahala kepada orang yang buat baik. Yang ayat akhir tu. Wa'lamu anna Allah waliyyun hamid. Itu ayat. Waliyyun hamid. Kemudian 5, membersihkan sedekah itu dengan sembunyi kerana khawatir termasuk riak. Kalau boleh kita beri secara sembunyi, terang-terangan pun boleh. Tapi takut-takut terlintas di hati kita, akulah orang yang memberi sedekah. Tak ada orang lain kan. Jadi takut ada riak. Ialah sembunyi. Dia datang terus. Iblis tu kan, terus dia datang. Tak ada. Kita tak nak pun. Tapi kadang-kadang dia datang. Perasaan tu. Takut begitu kita berilah secara sembunyi. Yang keenamnya menjauhi dari menyebutnya kerana khawatir batal pahala. Sebut-sebut. Akulah ni sedekah ni. Tidak kamu tak hidup pun kan. Macam-macam. Ataupun kerana sebab aku menanggung, kamulah dapat hidup dengan baik, kaya raya. Macam-macam lah. Yang ketujuhnya tidak mengganggu atau menghina pada yang diberi, takut dosa tadi. Sebab Allah berfirman ni ayat sebelumnya 264 atas sikit. Tadi 267. Ni 264. Ayat tu panjang juga, tapi saya ambil sikit. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minuna billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafir. Ayat terakhir bawah sekali. 264 ni. Jadi dia kata, kita tengok terjemahan dia. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu merosakkan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Kita sebut-sebut, ungkit-ungkit lah kan, ungkit-ungkit dan kita menyakiti dia. Ni muda lagi, kenapa tak kerja, macam-macam lah. Kita ungkit-ungkit. Dah lah kita tak pergi, kita kalau beri tu tak ada hal juga, tahan sikit kan. Ni kita tak beri, tapi kita ungkit menyakiti hati dia. Macam-macam lah kata kat dia ni. Ni sahaja nak hari ni tak kan. Tak nak malah kerja. Itu hal dia lah. Dan kita jangan peduli kan. Barulah kita dapat pahala apa yang kita beri tu. Lepas tu dia kata, seperti orang yang menderma hartanya kerana riak. Tunjuk-tunjuk kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya terdapat debu tanah. Kemudian ditimpa hujan dan lebat, maka tinggallah batu itu dalam keadaan licin kembali. Dia Allah beri perumpamaan, ada satu batu, ada atas tu tanah. Tanah,
Lepas tu datang hujan yang lebat, timpa batu tu, mestilah tanah tu hilang habis. Licin. Batu tu jadi licin semula. Artinya pahala tu dah tak ada. Habis pahala. Sebab kita ukit tadi. Riak. Maka tinggallah batu itu dalam keadaan licin kembali. Sama seperti yang pertama ataupun mula-mula tadi. Mereka tidak memperolehi apa-apa daripada apa yang mereka kerjakan. Pahalanya tak adalah, kosong. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ini ayat 2, 6, 4. Jadi di sini Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman sesudah dia menerangkan betapa besarnya pahala orang yang membelanjakan harta itu pada jalan Allah. Ada 3 pendapat mengenai ayat ni. Pendapat pertama, jika orang yang membelanja harta itu membangkitkan, tidaklah ia mendapat pahala. Kalau dia bangkit, dia derma, dia bangkit, tak dapat apa-apa. Kosonglah, tak dapat pahala. Bahkan ia mendapat dosa. Dosa lagi. Tak dapat pahala, tapi dapat dosa. Membangkit, menyakiti orang. Yang kedua, jika bangkitan itu dilakukan, akan hilanglah pahalanya. Hilang, kosong. Tidak mendapat pahala dan tidak berdosa. Jadi benda tu dia bagi sia-sialah. Tak dapat pahala, tak dapat dosa. Dua-dua tak dapat. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga kata, jika melakukan bangkitan itu, dia tetap mendapat pahala. Dia boleh pahalanya juga. Pahala sedekah tu. Tetapi luput tentang lipat kali ganda. Luput yang 700 kali ganda tadi, yang atas ayat atas tu luput. Tak ada bagi dia. Dapat pahala, tapi tak dapat berganda-ganda. Dan ditanggung dosa di atas. Tanggung dosa juga. Ditanggung dosa atas membangkitkan atau mengumpat pula. Pendapat ni yang paling masyhur. Kadang mengumpat lagi. Dan dia pergi je, kan kita macam-macam kata kat dia. Itulah inilah. Habis nak dapat pahala, dapat dosa. Jadi yang pertama kata harta tu tak dapat, ia dapat pahala pertama. Tapi dia dapat juga dosa. Pahala pun dapat, dosa pun dapat. Dua-dua. Mungkin imbang, mungkin tak imbang. Tak. Kalau lebih pada pahala tu, tak apalah. Ni, kalau dah lebih dosa, kita tak tahu juga kan. Allah nak beri dosa banyak ke pahala banyak. Sebab kita membangkit-bangkit. Menyakiti orang yang kita nak sedekah. Yang kedua, hilang pahala, tidak mendapat pahala dia tidak dapat dosa. Dua-dua tak ada. Pahala pun tak dapat, dosa pun tak dapat. Yang tadi, yang pertama dapat pahala, dosa dapat. Dua-dua dapat. Yang ni kata pahala pun tak dapat, dosa pun tak dapat. Kosong lah. Yang ketiga kata, tetap mendapat dosa. Dapat, tetap mendapat pahala. Tetap mendapat pahala sedekah, tetapi tak dapat gandaan. Ganda-ganda 700 kali ganda tu.
Jadi itulah ada tiga. Yang masyhurnya yang ketiga tu. Dapat pahala tapi tak dapat ganda-ganda. Ganjaran pahala ganda-ganda tu tak dapat. Dosa dapat dosa kerana mengumpat tu, menyakiti orang tu. Kita tengok apa riak tu. Riak atau riak tu membatalkan apa yang telah dibelanjakan. Misal, riak itu ialah seperti bermuka-muka kepada orang yang ia telah membelanjakan hartanya tu. Ataupun macam dia pergi itu depan-depan orang, supaya orang lain nampak, tengok, banyak, tulis cek semua tu kan. Berapa-berapa, cek tu sampai 1 juta. Itu riak. Gambar. Kalau 1 juta ambil gambar kan. Betul lah. Mana? Itu nak suruh orang tahu kan. Macam juga kita beri benda-benda kepada orang lain kan. Nak begitu depan-depan orang supaya orang tu nampak kita yang beri. Itu sebenarnya tu ada juga bimbit-bimbit riak. Kita ni jauh daripada benda-benda tu kan. Di saya mohon supaya jangan terlintas dalam hati kita untuk riak. Untuk apa tujuan dia? Dia beri itu untuk diuji. Kan? Supaya orang-orang tu yang nampak, oh, dia banyak bersedekah. Baiknya. Baiknya. Aisyah. Supaya orang kata dia lah orang dermawan. Tak ada orang lain dah. Di kampung tu dia lah orang dermawan. Kemudian ayat tu pula dia sebut la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Orang yang riak tu wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dia tidak orang tu tidak beriman pada Allah dan hari akhirat. Kalau dia beriman pada Allah dan hari akhirat, dia tahu ada balasannya, dia tak akan riak, kan? Sebab kita tahu Allah menerima pahalanya ataupun Allah tidak suka menyalahi janjinya. La yukhlifullahul mi'ad. Allah tu tak menyalahi janji dia. Dia akan tunai kalau kita buat benda yang pahala, dia akan beri pahala. Kalau kita buat dosa, akan beri dosa. Maksiat, kalau kita buat maksiat, akan beri dosa. Jadi orang ni seperti orang munafik kata, bukan orang mukmin. Orang yang macam ni, orang tidak percaya pada Allah dan tidak beriman pada hari akhirat ni ialah orang munafik, tidak orang mukmin. Sebab dia belanja hartanya kerana menunjukkan bermuka-muka untuk mengharapkan pujian orang ramai. Bukan pujian Allah, tapi pujian orang ramai. Orang yang mengumpat dan dengan sedekahnya dan orang menyakiti dengan pemberiannya, mereka telah membuat amal pada zahir sahaja. Tapi pada hakikatnya dia tidak bersedekah. Sebagai tanah yang melekat di atas batu tadi yang licin tu,
sedangkan pada batinnya tidak menghasilkan pahala yang akan diterima. Kalaupun misalnya tanah tu masih lekat pada batu tu, sebab kita duduk ngumpat-ngumpat, duduk cerca dia, maka kita dapat dosa. Ini adalah kita sebenarnya tidak bersedekah pada zahir, tapi pada batinnya kita sedekah pada zahir sahaja. Semua orang nampak kan? Jadi perangai dia sedangkan pada batinnya tidak menghasilkan pahala yang akan diterima. Di akhirat kelak tersebab oleh pekerti buruk disebut di atas, samalah halnya dengan satu yang ditimpa hujan. Batu tadi yang ditimpa hujan, lebat yang akan licin, tidak ada apa-apa yang tinggal di atas. Itulah Allah perumpamaan orang yang bersedekah kerana pada lahir nak seorang nampak kan, supaya sedekah tu banyak, supaya sedekah tu diterima, dipuji orang, maka dia seolahnya meletakkan tanah di atas batu yang licin. Bila timpa je hujan, habis tak ada apa-apa. Jadi pahalanya tak dapat, kosong. Tu yang kena sembunyi-sembunyi tu. Tapi saya tengok yang bersama tu, tahu lah. Dia tunjukkan saya air dah katanya kan. Sakit kan dengan keadaan macam-macam. Itulah. National TV ya. Semua orang nampak, orang lihat kan. Mungkin rasanya lah dia nak rangsang orang lain supaya beri sedekah, supaya orang lain tu simpati dah, kasihan belas pada orang ni. Jadi sekurang-kurangnya dapatlah duit ataupun sumbangan-sumbangan pada dia, pada orang yang sakit tu. Tapi sebenarnya aib dia dipaparkan. Itulah. Jadi betul. Dalam kawasan dia baik lah, ada nak tu. Tertumpu di situ, jangan sampai masuk TV semua. Oh, dia sakit. Itulah. Yalah. Macam-macam. Lepas dia tunjuk tu pula bukan sekali. Kan ulang-ulang nak memberangsangkan kita supaya derma. Itulah. Kita, jadi kalau boleh kita jangan tunjuk-tunjukkanlah setakat keluarga kita, tak apalah, supaya dia tahu kita sakit. Itu pun kadang-kadang ada keluarga kita tak beritahu. Dia sembunyi-sembunyi. Kadang sakit lama, dah duduk hospital sebulan dah, apalah. Kita tak tahu pun. Kita tak bagi tahu. Malu, takut malu. Tapi sepatutnya
Betul. Kita manusia ni macam tu lah kan. Semua tak kena. Kita tahu tak kena tak. Tapi sepatutnya kena cakap lah kalau keluarga tu supaya dia boleh tahu doakan kita sama-sama doa. Janganlah bagi pada terdedah semua dah. Kalau boleh jangan supaya kita aib kita tu tak tersebar. Dah. Kalau tersebar tu macam-macam lah orang ni. Inilah itulah dikata kat kita tu kan. Nak supaya orang simpati, nak supaya orang ambil peduli, macam-macam lah. Sebenarnya dia saja nak tahu supaya beri rangsangan pada orang lain supaya derma. Tapi tak sampai situ. Jadi habislah satu ayat tu. 264. Ayat 264. Dia kalau muka surat tu akhir sekali kan. Pada akhir muka surat 45 tu 44. 44. Oh, 44 lah. Sama muka surat 44. Memang satu muka surat tu. Semua meminati sedekah. Tapi Allah mulakan dengan yang ganda tu. Lepas itulah baru dia sebut kalau kita sedekah waktu rahsia tak rahsia, sedekah dengan azab, dengan menyakiti sebagainya lah. Banyak. Jadi ayat 267 tu muka surat 45 juga dia macam tengah-tengah. Duduk tengah-tengah. Tengah-tengah ayat, tengah-tengah muka surat. Tu dia menyentuh tentang benda-benda yang kita nak pergi tu mestilah yang baik. Yang 64. 267 sedekah perkara yang baik. Jangan pergi sedekah yang kurang baik. Cerita pasal waktu sedekah dalam Quran. Tak ada. Jumaat Tak ada. Ada. Rahsia ke tak rahsia ke dia boleh terang alaniah, boleh kita bagi. Secara rahsia pun boleh, secara terang-terangan pun boleh. Kan ada tempat siang hari, malam. Tak ada. Itu mana datang itu sebenarnya kita buat. Mana? Ayat tadi. Sedekah subuh ada tak ada? Sekarang ada dalam Quran. Elok sedekah subuh, Memang ada yang sedekah subuh tu. Sedekah subuh. Subuh tu. Hadis rasa. Hadis. Sebab dia khalafat talafat. Kalau orang sedekah sebelum subuh tu ataupun sedekah subuh tu akan digantikan pahala tu dengan harta yang lain. Tapi kalau orang tak sedekah, dia akan dapat talafah tu binasa. Allah, malaikat dua orang tu doa. Yang pertama tu, kalau orang yang sedekah, dia kata, Ya Allah, Ya Tuhan, berilah ganti pada orang ni yang beri sedekah subuh ni supaya bertambah harta dia. Tapi orang dua lagi malaikat yang lain doa juga, kata kalau pagi orang yang tidak bersedekah subuh tu
binasalah dia. Supaya mungkin kerugian harta benda dia tapi tak dapat pahala. Sebab dia tak sedekah kan. Bukannya banyak, sedikit pun tak apa. Asalkan sedekah. Tak ada. Sebut. Lepas subuh je. Subuh je. Disebut hadis tu. Itulah. Tapi ayat Quran tadilah ada yang sebelum subuh, istighfar sebelum subuh. Ada ayat, cuba tengok dalam Quran tu, ayat 17 kalau tengok. Baqarah. Nah. Keempat ni. Okay. Ha, 16 ke 17. Ada. Bukan. Tapi bukan. Nanti kejap saya tengok. Mana ayat. Bil ashari hum. Nanti surah lain yang bil ashari. Dia duduk sini, bukan surat ni. Kat sebelah ni. Nanti ke surat lain, 17. Surah lain. Surah lain. Bukan Baqarah. Ada. Tapi memang Al-Baqarah ada. Tak ingat ayat. Tak, pasal istighfar. Wabil ashari yastaghfiru. Wabil ashari yastaghfiru. Tak ingat saya. Rasanya ni ada dapat ada. Bukan Baqarah, Al-Imran. Surat apa ni? Al-Imran ayat 16. 17-16. Ayat 17. Wal mustaghfirina bil ashar. Wal mustaghfirina bil ashar. Wal istighfar sebelum subuh. Ayat Quran tu dari yang kata baca Quran tu pun itu juga tak ingat dalam surah apa, nanti saya cuba cari. Istighfar. Nak sangat-sangat istighfar sebelum subuh. Astagfirullah lil mu'minin. Astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Kalau kita nak tambah-tambah lah itu, tapi akhir itu mesti lil mu'minin wal mu'minat. Nanti saya
Tak ingat aku apa dalam surah ada dia ayat lain. Bukan as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar. Orang sabar, orang yang benar, membenar, sidikin itulah, wal-qanitin, munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar. Nanti saya cari ada lagi ayat lain, tempat lain. Saya nak ni ada satu ayat muka surat 555 surah Al-Munafiqun. Sikit satu ayat. Kan saya ni saya dah baca dah, tapi tak ingat ayat berapa. Ayat tu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ni orang yang dah mati, dah duduk di alam akhirat dah, dia dah nampak dah syurga apa semua. Jadi masa tu dia minta dengan Allah, lewatkanlah ajal aku. Kenapa engkau tak lewatkan ajal aku? Dia kata pada Allah. Kenapa? Dia nak fa'asaddaqa. Aku nak sedekah. Wa akum minas solihin. Jadi orang soleh. Barulah sedar. Dia doa pada Allah. Dia doa kepada Allah. Anfiqu mimma. Ayat 10-11. Ayat 10-11 surah Al-Munafiqun. Itu selalu ustaz baca ayat. Jadi apabila dia dah mati, dia tengok dah semua, yakin dah benda tu kan, Allah tu memberi balasan dan pahala orang bersedekah tu besar. Dia pun minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kenapa engkau tak lewatkan ajalku? Kenapa engkau tak beri peluang padaku untuk aku bersedekah, untuk aku jadi orang yang soleh? Allah kata dah terlambat. Dah terlambat dah. Tak dapat dah. Kalau dah mati tu, habis ajal tu, matilah. Sampai masa dia matilah. Kan? Tapi orang sedang nazak tu, dia memang gitulah. Barulah dia nak berdoa. Apa doa dia? Dia bukan mati lagi lah. Dia baru nazak kan. Nazak tu dia nampak dah kan. Dia tengok ke atas tu, dia nampak dah alam akhirat tu, tempat dia sebagainya. Jadi apabila dia nazak tu, dia barulah nak berdoa, tidak aku tidak guna lagi. Dia berdoa apa? Ya Allah, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai tempoh yang dekat? Dan ini mengapa engkau tidak menundakan kematianku supaya aku dapat bersedekah dengan membelanjakan harta pada jalan Allah, pada kebajikan, dan supaya aku juga boleh memperbaiki amalanku jadi orang yang soleh. Sehingga nanti aku menjadi orang yang bertakwa lagi soleh. Dia minta dengan Allah. Tapi Allah kata, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Doa tu tak terima dah. Dah masa nyawa duk di warqaq, di halqum yang bunyi raq kan. Gitu tu dah tak terima. Macamlah Firaun masa dia tenggelam dalam laut tu. Laut merah tu dia pun kata,
Ya, aku beriman Tuhan Nabi Musa. Tuhan Musa. Dan apa ni, dia dah nak mati dah. Tak terimalah. Tak disebut dia sebagai Islam. Yang Nabi Musa ajak dia sebelum tu, masa di rumah di istana, masa mana tu, tak percaya. Sehingga kan orang yang masuk masa pertandingan antara Musa dengan ahli sihir tu, ahli-ahli sihir tu beriman pada Nabi Musa. Maka dia kata, mu masuk beriman kepada Musa sebelum aku mengizinkan. Aku akan potong tangan kamu, kaki kamu silang. Dia potong kanan, kaki kiri. Tangan kiri, kaki kanan. Tapi orang tu dah tak peduli dah. Dia kan beriman sebab dah yakin. Tengok dengan keadaan mata kepala dia kemenangan mukjizat Nabi Musa. Ular tu sebenarnya besar daripada lantai sampai ke atas. Ular. Dah di dunia ni, masa dia bertanding di istana Firaun tu, Nabi Musa campak tongkat dia tu jadi ular tu besar. Tu yang dia boleh telan semua ular, tali tu. Tu yang ahli sihir tu beriman pada Nabi Musa tu. Sebab dia tengok dengan mata kepala dia kemenangan mukjizat dengan sihir tu. Itulah. Okay. Jadi Allah kata doa tu tak diterima, jauh panggang dari api. Seolahnya tak payah cita-cita lah. Tak dapatnya. Kerana itu tidak sekali-kali menangguhkan ajal kematian seseorang apabila telah habis tempohnya. Dah sampai masa dia tu, tak akan Allah tangguhkan. Tapi inilah salah satu ayat yang kita minta dengan ayat terakhir surah An-Naba. Kenapa akhir sekali tu, kenapa tak jadikan aku ni tanah? Kan? Kalau tanah jadi tanah, tak adalah hisap, tak adalah terima apa-apa balasan semua. Tu ada lagi ayat-ayat lain yang jadi kesimpulannya, kalau kita di dunia ni masa diberi peluang untuk melakukan kebaikan, kebajikan, ulun dah kan. Buatlah sebanyak-banyak mungkin. Jauhkan daripada maksiat. Sebab ni jelah peluang kita dah umur pun 70, 60-an, 70-an kan. Okay, kita habis ya. Kita baca doa. Habis jilid 1. Nanti masuk jilid 2. Ni. Kita ambil. Rupanya masa mula-mula baca tu, banyaknya. Tebal rasa kan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wasallam.
اللهم إنا نعوذ من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الفسوق والعصيان برحمتك يا أرحم الراحمين رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومالنا وأهلنا ومن الماء الوارد برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Itulah yang saya dapat. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Yang saya dapat kemukakan benda-benda ni mungkin ada lagi banyak-banyak tapi kerana kita ni tak ada ilmu jadi dapatlah sikit-sikit ya. Okay. Salam. Ni ada satu selawat. Satu selawat ni dia berganda. Pas ada dahuk sebab ni surah masa Ustaz Idris. Ni dia bagi. Jadi kalau boleh photostat. Boleh, insya-Allah. Nanti minggu depan pun dapat ya? Tak apalah kita itulah depan. Saya terangkan. Okey. Tak apalah. Ustazah tanya dah. Tak tanya lagi. Dapat Ustazah. Dan ke? Ni masa dah beda ni. tak apalah minggu depan lah Ustazah. Minggu depan lah. Okay. Surprise sikit kan? Ustazah Ju nak satu salinan ya. Okay. Ju nak satu salinan. Oh, boleh je. Nanti kirim pada Datuk. Ya. Okey, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Boleh. Nanti Ju bagilah kat sana kan. Kalau ada orang lain kita lebihkan sikit. Okey. Ya, maksudnya orang online pun dapat lah. InsyaAllah. Ustazah hari tu Ustaz dia datang dia ada bagi juga kat kita yang tu. Rawizah dah ada Kalau yang pergi kat surat masa subuh tu dah dapat lah. Saya baru dapat malam tadi Ustaz Idris bagi di Al-Falah. Tapi saya akan okey. Bagikan pahala tu, dapat pahala tu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas kata datang kelas ini. Di Raudah ni. InsyaAllah satu hari nanti datang. Okey. Ju duduk mana ni sekarang? Ju ada kat rumah. Tengah lupa badan dengan lotion panas. Dah. Okey. Tun, terima kasih. Terima kasih Ustazah. Nanti saya nak selawat juga. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh.